Beshari, Gombak. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan untuk Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, soalan pertama. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Datuk Seri Yang Berhormat Gombak. Sejak penubuhan Kerajaan Perpaduan pada November 2022, pembaharuan dan reformasi pendidikan TVET telah diangkat sebagai salah satu agenda penting oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tambun. Sebuah jawatan kuasa Kabinet berkaitan TVET yang dipengerusi oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Bagan Datuk ditubuhkan untuk memperkasa dan menyelaraskan institusi-institusi TVET yang melibatkan pelbagai kementerian termasuk Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Sumber Manusia. TVET merangkumi pelbagai kementerian, jabatan dan agensi serta 500 institut kemahiran latihan awam dengan pelatih atau pelajar sekitar 250,000 orang. Pendekatan lama di mana kementerian masing-masing bekerja secara silo atau berasingan untuk menguruskan institusi-institusi TVET tidak lagi relevan dan memadai. Adalah dicadangkan untuk syarikat-syarikat GLC atau swasta terpilih mengambil alih pengurusan sebahagian institusi TVET supaya latihan dan pendidikan institusi tersebut memenuhi keperluan industri dan meningkatkan employability pelajar TVET. Semasa membentangkan Belanjawan 2023, Yang Amat Berhormat Tambun mengesyorkan supaya model Penang Skill Development Centre PSDC diguna pakai sebagai teladan. PSDC ditubuhkan dengan usaha sama kerajaan negeri, industri dan pengurusan PSDC. Yang Amat Berhormat Bagan Datuk dengan tepatnya mengenal pasti masalah program TVET yang sedia ada, iaitu gaji tidak setimpal bagi graduan TVET. Beliau mengesyorkan supaya graduan TVET diberikan gaji sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan. Struktur gaji pasaran buruh negara kita terlampau rendah kerana kewujudan ramai pekerja warga asing tanpa kemahiran. Apabila majikan terus mengupah pekerja warga asing tanpa kemahiran, maka tiada insentif dan dorongan untuk syarikat-syarikat membayar gaji perpatutan kepada warga negara kita yang berkemahiran. MITI sedar bahawa salah satu maklumat penting apabila negara menerima pelaburan, sama ada FDI ataupun BDI, adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti tinggi dengan gaji yang berpatutan. Oleh itu, MITI sejak kerajaan terdahulu telah merangka dasar pelaburan baharu berasaskan aspirasi pelaburan negara bagi merencanakan agenda pelaburan nasional negara yang holistik sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aliran masuk pelaburan ke negara. Penerokan industri baru juga tidak terhad kepada sektor-sektor baru muncul saja, namun turut merangkumi transformasi otomasi dan digitalisasi dalam proses industri sedia ada. Transformasi teknologi yang semakin canggih ini memerlukan set kemahiran teknologi dan vokasional yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan peluang pekerjaan bagi lepasan TVET dalam industri berteknologi tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Menteri MITI Tengku Zafrul, Senator Tengku Zafrul, kita mesti rombak pendekatan strategik untuk menyelaraskan dasar-dasar perdagangan, industri, pelaburan jika mahu mencipta pertumbuhan masa depan serta meletakkan ekonomi kita pada landasan lebih mampan. MITI dan Kerajaan Perpaduan sedar bahawa model ekonomi lapuk dengan ciri-ciri gaji yang rendah, kemahiran yang rendah, teknologi yang rendah, produktiviti yang rendah tidak akan membantu rakyat terutamanya anak muda kita. Anjakan paradigma ekonomi menuju ke arah ekonomi berkemahiran tinggi, teknologi tinggi, produktiviti tinggi, dengan gaji yang berpatutan mesti diusahakan demi masa depan negara dan rakyat. Saya Ibu Gombak, silakan. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Sebenarnya soalan saya bertujuan dan mengusur ke arah isu yang ditimbulkan iaitu berkenaan dengan mismatch ataupun ketidaksepadanan berdasarkan daripada laporan daripada
Jabatan Perangkaan Negara pada tahun 2021, terdapat lebih kurang 33.9% mismatch di antara graduan teknikal vokasional dan graduan-graduan dalam negara dengan keperluan tenaga kerja dalam negara kita. Justru soalan saya, MITI sebagai pintu pelaburan masuk dalam negara kita sudah pasti mempunyai gambaran berapa banyak skill set yang diperlukan bagi industri dalam negara kita. Soalannya, adakah maklumat-maklumat itu dikongsikan kepada Jabatan Sumber Manusia ataupun Kementerian Pendidikan ataupun kepada negeri-negeri supaya negeri-negeri dapat bersedia dalam tempoh 1 tahun hingga 2 tahun sebelum setiap investment itu landing dengan izin ataupun bertapak bagi setiap pelaburan-pelaburan yang dimasukkan. Jadi mungkin jawatankuasa yang diketuai Bagan Datuk sebagai platform terbaik untuk landing data-data itu. Jadi perkongsian itu sangat penting supaya mismatching itu dapat kita kurangkan. Baik, terima kasih Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Memang betul ada mismatch yang ketara dan apa yang saya sebut tadi ialah sebelum ini kerajaan terdahulu tidak ada satu pendekatan yang secara seragam dan terlalu banyak silo ataupun agensi yang berusaha dalam keadaan berasingan, maka mismatch ni wujud. Dan ini adalah hasrat kerajaan perpaduan untuk membaiki keadaan dan juga mengurangkan jurang mismatch. Terima kasih. Silakan Kuala Masuk. Tuan Yang Pertua, mengenai Tibet ini, pertamanya saya nak tanya mengenai apakah mekanisme dari segi program dan kita nak masukkan JLC dan swasta terpilih. Mekanismenya bagaimana? Seterusnya ialah salah satu daripada masalah sisi Tibet ini yang saya sendiri pengalaman di Kedah ialah setengah Tibet dia tidak ada program yang sesuai untuk kawasan itu ataupun tempat yang ada industri itu. Umpamanya politeknik dan sebagainya, diperlukan di situ ialah electrical, elektronik, mekatronik, mekanikal, tapi kita ada program lain-lain yang tidak begitu. This is mismatching. Terusnya kapasiti pelajar yang masuk Tibet. Saya bagi contoh yang terbaik ialah EdTech Kulim ya. Sekarang ini dia hanya dapat terima pelajar 350 orang saja kerana hostel tak cukup. Hostel sedang dibuat dan selepas hotel siap dia boleh naik sampai 600. Tapi sebenarnya kawasan Kulim High-Tech Park ni kita perlu lebih ber 600. Okay. Sedangkan kawasan EdTech Kulim tu kawasan dia luas ya. Ajukan soalan. Jadi dia boleh dipertingkatkan. Adakah kerajaan ada bercadang untuk meningkatkan kapasiti bilangan pelajar mengikut tempat-tempat yang tentu. Dan lagi satu, gaji Tibet minimum 3,000 dah tidak praktikal sebab engineer keluar sekarang pun bekerja dapat 2,500 saja. Terima kasih. Soalan berlapis-lapis nampaknya. Silakan. Terima kasih Kubang Pasu. Memang Kubang Pasu berpengalaman sebagai Expo Industri Negeri Kedah. Soalan pertama ialah mekanisme berunding bersama dengan JLC ini sedang diuruskan oleh Jawatankuasa Kabinet dipimpin atau dipengurusi oleh Bagan Datuk. Soalan kedua tentang mismatch, memang mismatch tu tepat apa yang dicadangkan akan ditimbulkan dan juga akan diterima oleh Jawatankuasa Tibet. Soalan ketiga ialah tentang gaji. Memang keadaan negara kita dalam keadaan yang tidak memuaskan. Median wage ataupun gaji median ialah RM2,250 pada tahun 2021. Dan ini adalah keadaan yang tidak boleh diterima kerana anak muda tidak akan terima gaji yang begitu rendah dan ini adalah keadaan yang kita mesti hadapi sebagai satu negara. Dan cadangan Timbalan Perdana Menteri ini baik dan harus dilaksanakan supaya gaji graduan Tibet lebih tinggi dan akhirnya gaji engineer lebih tinggi. Kalau tidak, engineer kita akan berhijrah ke negara lain kalau gaji terlalu rendah dan ini adalah masalah yang kita perlu selesai sebagai satu negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuan Betul mengenai kapasiti. Kapasiti pasukan pelajar rendah perlu dipertingkatkan. Apa cadangan? Jawapan
tulis kalau Saya setuju dan cadangan akan diterima oleh atau ditimbangkan oleh jawatankuasa. baik saya jemput Tan Sri Datuk Haji Mahidin Haji Muhammad